A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa habibina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, bab yang ke-47, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak sentuh sikit pasal minggu lepas pertanyaan, apakah maksud janganlah suka memerah susu? Dia sebenarnya bukanlah suka memerah suku. Dia hadis dia iyyakum wal halib. Jauhilah kamu daripada ada susu. Bukan jangan suka memerah susu. Hadis dia iyyakum wal halib, jauhilah kamu daripada yang ada susu. Sahabat Ansar tadi dia ambil kambing yang ada susu. Nak sembelih kambing yang ada susu, Nabi kata tak usah ambil ada susu. Hak ada susu tu ada manfaat untuk ambil susu dia, ambil waktu tak ada tu. Jadi tukar kambing lain untuk disembelih. Itulah penjelasan dia dah. Jadi terjemahan ni kena tengok teks asal juga baru jadi. Jadi pada hari ini insya-Allah kita tengok keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kepada kamu. Surah Al-Baqarah. Baik. Sabit Al-Banani mengatakan, aku tahu bila Allah ingat aku. Dia kata aku tahu. Allah Taala ingat aku ni, aku tahu masa mana. Jadi sains-sains dia tanya, lagu mana gitu? No, bila masa mu tahu Allah ingat kamu? Dia menjawab, iaitu ketika aku mengingatinya, maka pada ketika itulah dia mengingat aku. Pasal ayat ni. No, fadhkurullah, ingatlah Allah, maka aku akan ingat kamu. Baik. Bila kata ingat Allah ni, adakah hanya ingat dalam minda saja? Tak, dia adalah maknanya zikir. Mana tahu makna zikir? Akan datang nanti. Akan datang nanti keterangan yang maksud ingat Allah ni bukan sekadar ingat saja, khayal saja dah. Tetapi adalah dengan zikir. Kemudian dalam suratul Ahzab, fadhkurullaha dzikran katsira, ingat Allah banyak-banyak. Maka para sahabat dia berzikir banyak-banyak. Ada yang ribu-ribu. Abu Hurairah dia buat simpulan-simpulan tali untuk mengira berapa banyak zikir dia. Nabi tak buat, Abu Hurairah buat. Tak. Sebab itulah ulama-ulama ada yang menentukan zikir 1000 kali, zikir 10,000 kali, zikir 500,000 kali. Solawat, zikir solawat lah 100,000 kali, 10,000 kali. Nabi sebahagiannya Nabi tak tetapkan berapa banyak bilangan zikir. Yang ada subhanallah 33 tu adalah. Tak. Tapi yang lain tak. Sebab masih lagi duduk dalam umum kaedah ini, fadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah sebanyak-banyaknya, berapa yang kamu suka. Sebab tu bila ulama kata marilah kita zikir 1000 kali, tidak ada masalah. Kalaupun ada orang kata ini bid'ah, Nabi tak buat, memang Nabi tak buat. Tapi Imam Asy-Syaukani menyatakan bahawa apa saja yang ada kaedah ataupun nas yang umum, ataupun tak ada nas umum pun, tetapi boleh difikirkan kebaikan dia yang tidak bertentangan syarak, maka adalah bid'ah hasanah. Imam Syaukani ini imam besar hadis, penyusun kitab Nailul Awtar. Jadi kerana itu kita ambil pendapat jumhur. So, apa kata jumhur? Ramai ulama kata yang mengatakan inilah bid'ah yang diharuskan, dibenarkan, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ni ada yang wajib menyusun menulis Quran jadi satu mushaf. Ulama kata tu bid'ah yang wajib. Nabi tak buat, Abu Bakar tak mau buat, Umar kata buat, ini benda yang baik, maka Abu Bakar buat. Jadi bid'ah. Sebab ini bid'ah yang wajib. Sebab apa? Kalau tak buat, kita nak baca Quran tak reti.
ngapa surah qul ya ayyuhal kafirun lintang bukan tak. Wala abudu ma abu wala antum abu saja tak. Baca alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil alam ya'jal kaitum fi talil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana kata tak. Lagi habis tengah langgang. Jadi sebab itulah dikatakan sebagai bid'ah wajib. Ada yang bid'ah yang sunat. Bid'ah yang sunat ni ada kaedah-kaedah umum Nabi khabar. Tak. Maka pada kaedah umum kita pun susun balik. Susun balik seperti contohnya kita zikir selepas sembahyang yang diajar oleh ulama kita itu namanya zikir ataupun aurat madaniyah, orang-orang ahli Madinah dulu buat. Zikir ini Nabi tak buat gitu. Tak, istighfar la ilaha illallah wa syukur Allah mantas salam minkas salam apa semua tu. Tetapi dia punya dasarnya ada. Nabi khabar suruh istighfar 3 kali, Allah ampunkan dosa. Suruh la ilaha illallah wa syirkallah 10 kali lepas sembahyang, Allah akan jaga daripada segala gangguan syaitan sepanjang hari. Kalau baca petang, Allah akan jaga sampai ke pagi. Ada Fatihahnya, siapa ayat kursinya, siapa baca lepas apa benda sembahyang maka tidak akan menghalangnya daripada syurga kecuali mati. Jadi semua yang ulama susun tu dia ada sandaran-sandaran hadis dia. Maka ulama susun, bacalah lepas sembahyang. Sebab apa? Kalau ulama tak susun, kita bukannya tahu. Orang-orang ni bukannya tahu tak, kita bukannya ahli hadis nak cari hadis ni nak baca benda tak. Bila kita susun, kita hanya sekadar menikmati dak. Macam ABC lah. ABC, kalau kita ABC tu cara sendiri, kita pun air batu ni nak petik warna, nak kisah air batu ni dak. Lepas tu nak buah benda, kacang ke apa ke kita tak reti. Alih-alih ABC 1, mari. Selalu. Kan senang. Dak. Jadi gitu juga dalam masalah-masalah amal-amal yang disusun oleh para ulama ni, dia ada sandaran-sandaran lalu disusun. Sebab itulah walaupun bid'ah tapi bila kita baca kita dapat pahala sunat sebab Nabi suruh baca. Ada suruhan daripada Nabi. Hatta walaupun tidak ada satu hadis, satu nas pun yang menyatakan demikian, tak. Tetapi kata Imam Syaukani, kalau perkara itu baik dan tak bertentangan syarak, buatlah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata 40 tahun dia mendoakan dalam sujud akhir gurunya Imam Syafi'i. Nabi ada suruh buat gitu? Tak ada. Ada nas kata suruh mendoakan guru dalam apa benda? Sujud akhir. Tak ada. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal buat, ahli hadis besar tu. Sejuta hadis dia ngapal. Dia ngapal, bukan Google. Tak. Jadi maknanya boleh. Begitulah. Ini kita bagi kita nak terangkan bahawa dalam mazhab kita bid'ah itu bukan bid'ah yang dikatakan dolalah tu dak. Yang dolalah tu ya kita kata ada dolalah. Dolalah ini iaitu yang bertentangan dengan nas, bertentangan dengan syarak. Sambut Maulidur Rasul dengan memanggil K-pop. Tu daripada panggil K-pop peluk-peluk dia baik panggil aku peluk-peluk kan. Jadi begitulah yang itu. Sebab Ahmad bin Hanbal pun kata suruh apa benda berdoa pada setiap sembahyang tarawih. Suruh doa, angkat tangan doa pada rakaat terakhir lepas bangun daripada rukuk. Nabi ada suruh buat, tak suruh buat. Habis Imam Ahmad bin Hanbal suruh buat tu. Maknanya itu yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Bagi kita, bagi orang kata tak terima, tak ada bid'ah hasanah, yang ada bid'ah dolalah, silakan. Kita tak kacau. Tapi kita, ini sandaran kita. Gitu. Supaya kita tak kata tak gogeh. Mak kata, bid'ah dolalah, masuk neraka mu. Tengah baca doa ni. Masuk neraka baca doa. Jadi kalau yang kata bid'ah dolalah tu silakan. Mu jangan buat. Kita kata mu jangan buat, mu masuk neraka. Jangan. Kita tolong pesan pula, kita tolong kabur. Jangan. Tak. Kita tak apa sebab kita ambil pendapat daripada Imam Syafi'i sendiri. Walaupun dia kata Imam Syafi'i tak kata gitu. Kita kata Imam Syafi'i memang kata gitu sebab syarahnya daripada Imam Nawawi. Kita ambil daripada anak-anak murid dia, syarah dia sendiri. Kita bukan syarah orang lain punya pendapat, kita syarah hak kita. Tak gitu. Kita Imam Ghazali, dia faham apa yang dia kendaki. Tiba-tiba kita syarah. Tak Imam Ghazali walaupun cakap ini bukan gini. Bukan gitu cara ni. Kalau mu nak kata gitu, karang kita sendiri. Gitu. Bahagian gitu dah. Jadi kalau orang kata sebut ini tidak ada ni, kita faham dah lah. Okey, tak apalah. Itu maknanya orang yang beraliran maknanya tidak ada bid'ah yang baik, semua bid'ah buruk. Tak apalah. Mu jangan buatlah. Kita
Imam Nawawi syarah gitu, Izzuddin Abdul Salam, Sultan Ulama kata gitu. Jadi kita ambil pendapat tu lah. Supaya jangan gogel. Ni kan sikit-sikit Allah, Allah. Banyak tak boleh. Tak. Sebab apa, selawat lepas mayang, bid'ah, masuk neraka. Boleh jadi gitu. Tak. Memang Nabi dah buat, tapi Nabi kata Nabi suruh selawat. Apa salahnya kita susun apa benda lepas mayang tu, bela-bela daripada keluar saja melenggang tu, marilah kita selawat salam, tak masalah. Sebab tidak bertentangan dengan syarat selawat tu. Cuma kita susun je. Gitu dah. Bagian kita lah. Dia orang, mu jangan salam, mu jangan salam, mu jangan selawat. Sebab mu selawat, mu salam masuk neraka. Mu jangan. Gitu dah. Jadi sebagailah. Tak, kita tak balah. Dia pun tak kacau kita. Tapi kalau dia kacau kita kata tak apa lah. Kami ada hujah kita sendiri. Kemudian, ni kalau nak cerita pasal bid'ah banyak lagi lah sebenarnya. Tak, tapi cuma kabur apa gambaran awal supaya kita faham. Sebab sekarang ni masuk dalam surat khabar, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook. Tak payah. Tak payah pula. Tak mudah. Tak mudah. Orang baca sebab orang awam bila baca dia lalu. Dia baca tutup. Dia baca dia lalu. Dia tanya ustaz, tanya tok guru dia. Tak. Sebab itu Imam Ghazali kata kalau tak belajar dengan tok guru sesat. Gitu. Baca tak apa. Tasih dengan tok guru. Baik, kemudian dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyebut fa idza apa benda? Fa idza qadaitum apa benda di punya ayat tu? Fa idza qadaitum fadhkurullaha ka dzikrikum. Apabila kamu bertolak daripada Arafah, hendaklah ingat kepada Allah, fadhkurullah, sebagaimana dia telah menunjukkan kamu. Itu maknanya suruh ingat kepada Allah lagi, zikir lagi. Sebab itulah kalau pergi haji, pergi umrah, banyakkan zikrullah. Tak apa ustaz doa-doa yang Nabi ajar. Tak apa yang kita hafal, apa yang mudah kita sebut. Saya masa tawaf tu, dah kita nak masuk bahagian dekat dengan Kaabah, cepat habis. 2, 3, 4, 5 dan 7 habis dah. Tapi dah nak masuk situ, mari rombongan apa panjang-panjang kapal kereta api tu. Kita kena tolak keluar. Alih-alih nak sedap duduk belah jauh tu lah. Jauh tu orang 2 kali, kita baru habis sekali je. Jadi kita nak apa? Zikir apa? Sebut apa? Sebut sajalah zikir yang biasa kita buat. Antaranya zikir yang saya biasa buat ialah la ilaha illallah. Pusingan pertama ni lepas baca doa dia tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Habis tu baca pula selawat Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Begitulah. Tak salah. Nabi ajar gitu. Tak. Tapi fadhkurullah, ingat Allah banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Tak. Kadang-kadang tengok buku, baca buku tak. Pusing. Berapa kali ya? Pula dah. Dalam kaedah itu kita ambil kaedah mazhab kita Syafi'i. Kalau kita was-was 7 ke 6, kita ambil 6. Tak. Tapi kalau was-was 7 ke 8, ambil 7 lah. 7 habis lah, clear dah. Gitu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah lagi, ni tadi fa iza qadaytum shalah fadhkurullaha kadzalikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kemudian dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang Allah ketika berdiri, duduk dan waktu baring. Jadi orang-orang yang ulul albab ni zikir dia sepanjang masa rupanya. Duduk zikir. Saya duduk mengajar. Orang-orang wali-wali Allah bila dia duduk mengajar, hati zikir. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani satu hari, dia bila mengajar tu 1000 orang. Beribu orang. Dan apabila dia mengajar, orang menangis dan kadang-kadang ada yang mati pun ada. Pada hari pertama mula-mula dia maknanya apa benda mengajar, ada orang mati tu. Kerana maknanya bila sebut neraka terlalu takut neraka, meninggal dunia. Ni berapa orang mati sini? Tak ada seorang. Balik makan nasi dagang kenyang, golek tidur. Satu hari anak dia kata, wahai ayah anda, barilah aku peluang ngajar sekali kau. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dah kalau mu nak ambil lah. Ambil. Jadi bila anak dia ngajar, orang tak berapa nak dengar.
Jadi kata mana, ayah ngajar maknanya orang semua respon dia menangis lah apalah. Dia kalau pergi kat Amerika, ni pensyarah saya cerita, dia apa benda belajar di Chicago ke Chicago? Chicago. Chicago. Dia bahasa orang sana lain. Kita tak boleh nak kata kau. Sebab dia sebutan dia lain. Dia ejaan dia lieutenant kan, lieutenant. Sebutannya lieutenant. Betul kata. Maka dia kata kalau pergi sembahyang masjid dia tu, kalau kena dengan apa makna orang saudara kita Islam yang negro tu, imam baca khutbah, dah. Am I right, man? Oh, orang yang bawa, you are right, man. You are right. Kita tak jawab. Kita di sini ittaqullah. Dia suruh takwa kepada Allah. Baik tidur. Takwa kata dia. Kita kat sini. Raknu semangat dia jawab. Gitu. Dia kalau belah-belah tu, kalau belah Mesir pun gitu kau. Mesir gitu kau. Ada sekali tu saya sembahyang di masjid Ayu Ashir tu. Dah. Khatib semangat lah gitu. Tak tahu apa benda khatib semangat. Dekat sejam dia khutbah. Dekat sejam. Masjid di tu melempah keluar. Orang-orang kat luar musim panas mana tahan. Dah, dengan panasnya apa. Masuk dia. Ya, sudahlah kata imam. Dahlah tu ni. Kau apa nak mayai kata. Dia tak cakap rasa kata. Ya, lama tunggu kat luar tu. Remo kat kata. Okey. Habis. Gitu. Kita kata gitu. Mari ada kawan tanya. Ada satu masjid, dia kata imam baca khutbah, comel dah. Bila dia turun jadi imam, dia pun Allahu Akbar. Dah, dia baca Fatihah, lepas tu tak boleh sakit tekak, tak boleh nak baca dah. Tak boleh nak baca kuat. Dia pun panggil mu gati. Aku gati. Aku gati. Dia pun nyuk ke depan, takbir mula. Allahu Akbar sembahyang jemaah mula. Tanya, sah tak sah ni sembahyang jemaah ni? Aku tak ada jumpa soalan ni kata. Ada jadi gitu. Maka kita tanya ustaz-ustaz kita lah dah. Dia kata boleh. Sebab imam tak boleh nak melafazkan dah. Boleh gitu. Kemudian apa benda apabila fa iza qadaitumus solah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surah An-Nisa sama juga. Perintah daripada Allah. Baik. Bila kata perintah ini, ulama-ulama lah yang tahu ini perintah lil wujub ataupun lin nadbi. Perintah itu adalah perintah wajib ataupun perintah sunat. Kadang-kadang kita faham belaka kalau perintah wajib belaka. Jadi di sini ulama mengatakan maknanya fadhkurullah ini selesai mengerjakan solat hendaklah mengingati Allah, itu adalah perintah yang kenapa? Kenapa? Sunat. Tak. Sunat. Kalau wajib berdosa kita apa benda lepas sembahyang kita tembus lagi. Dosa. Tapi ada tak ulama? Ada. Ulama kata perintah wajib pun ada juga. Tapi kita kata sunat. Sebab itulah ulama kita susun zikir-zikir lepas sembahyang, jangan bangun dulu. Sebab meraihkan kepada ayat-ayat macam ni lah. Kalau tidak bangunlah tu dosa lalu. Masuk neraka. Gitu. Kita ni Nabi SAW, Yahudi seorang lalu depan dia sedih. Yahudi mati, meninggal dunia. Dibawa lalu di hadapan Rasulullah sedih. Sahabat tanya, "Wan mu sedih sangat ni?" "Sebab aku telah kehilangan satu nyawa yang tak dapat aku selamatkan." Satu nyawa yang Rasulullah tak dapat selamatkan pergi di akhirat, Rasulullah sedih. Kita sekarang ni bahang orang masuk neraka belaka. Tak, bukan nak selamatkan orang pergi masuk syurga, bahang langsung masuk neraka. Jangan gitu, tak. Masuk neraka pasal apa? Bertahlil. La ilaha illallah, masuk neraka. La ilaha illallah masuk neraka. Susah. Kecuali kalau perkara tersebut bertentangan dengan syarak. Itu kena faham tu. Sebab itulah ulama cantik dah. Imam Syafi'i, Imam Nawawi kata cantik dah. Kata bid'ah hasanah ni betul dah. Dan mereka bukan buat barang-barang ni. Dah. Mereka ada panduan daripada sahabat-sahabat semua.
Gitu. Bagi kita, bagi dia orang, mu jangan tahlil dah, mu masuk neraka. Kita kan begitulah. Sebab dia pegang pendapat yang kata bid'ah itu masuk neraka, tahlil masuk neraka. Tapi bagi kita tak ada masalah. Asalkan jangan bertentangan dengan syarak. Bahkan ada daripada riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata para sahabat 7 hari buat jamuan makan. 7 hari ketika lepas saja kewafatan jenazah, 7 hari buat makan, supaya disedekahkan, dihadiahkan pahalanya kepada si mati, sebab masa tu fitnah kubur. 7 hari. Kita kata fitnah kubur tu, malaikat mungkar nakir soal tu, man rabbuka. Waktu je kan, Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Allah Muhammad Nabi. Dia kata gitu. Ma imamuka? Al-Quran. Kita kata soalan tu pendek-pendek. Rupanya 7 hari dalam kubur. 7 hari. Sahabat kata buat 7 hari. Dan berkata apa benda, Imam Sayuti dia kata, mereka menukilkan daripada para sahabat, kalau munafik lagi lama, 40 hari. 40 hari. Maknanya oleh kerana itu ada sahabat yang buat sampai 40 hari. Takut-takut waris-waris dia ni termasuk golongan orang yang berdosa. Minta tolong ringan. Orang hidup dalam dunia tolong orang yang mati. Jadi ada asasnya lah. Orang-orang kita lu buat 7 hari, 40 hari tu ada asasnya. Tapi jangan buat kerana hadap tak tahu benda. Kena tahulah, supaya kita dapat hadiah tolong. Mudah-mudahan dapat meringankan. Kenapa memberi makan? Kerana wa'at'imut ta'am afshus salam, wa'at'imut ta'am, Nabi kata, dak, beri makan. Jadi beri makan tu memberikan dapat pahala. Pahala kita hadiahkan kepada tu. Jadi mazhab kita kata bermanfaat, pahala yang amalan yang kita buat untuk dihadiahkan kepada si mati. Mazhab kita, mazhab orang lain terpulanglah. Mazhab kita kan begitu. Jadi kita pegang gitulah. Sebab itulah kita bertahlil apa semua tu, kita beramal, kita hadiahkan kepada si mati, mudah-mudahan meringankannya di dalam kubur. Kalau dalam kubur dia dah ringankan, mudah-mudahan menambah lagi nikmatnya dalam kubur. Itu sajalah mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain aku tak caralah. Jadi kalau mazhab lain kata tak boleh, mu jangan buat. Kita pesan pula gitu. Kalau kita mu jangan buat, bahaya mu. Aku dah apa? Sebab kita ada pegangan kita. Kata Ibn Abbas, yakni waktu malam dan siang, di darat dan di laut. Fil bari wal bahr, fil safari wa fil hadari, wa fil ghina wa fil faqri. Semua itu, kaya, miskin, sakit, sihat, sunyi maupun ramai. Dan lalu Allah mencela orang-orang yang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik ini dia tak zikir kepada Allah melainkan sikit sangat. Masa mana zikir? Masa ramai-ramai. Zikirlah. Tak. Tahlil, zikir lah. Tak ada dah lepas tu. Tak. Kemudian wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri bil ghudwi wal asal. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Sebab itu bila ingat Tuhan dalam hati, ada ulama Syekh Bahauddin Naqsyabandi yang menyusun balik yang dikatakan sebagai tariqat Naqsyabandiyah. Naqsyaban ni ukir dalam hati. Apa yang diukir? Kalimah Allah. Sebab itulah mereka melafazkan zikirullah, Allah tu dalam hati. Allah. Mana hati? Mereka mengambil ijtihad daripada Nabi, ha huna. Ala fil jasadi mudghah, fa idza salahat salaha al jasad kullu, wa idza fasadat fasada al jasad kullu. Ala wahil qalb sampai 7. Jadi qalb di bawah dada ni. Jadi dihentak zikir itu diukir dalam bawah dada ni, Allah. Itu yang disusun oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Pasal apa Allah? Fadhkurullah, zikirlah Allah. Kan sebut dah zikir Allah, jadi sebut Allah. Di mana? Wadhkur rabbaka fi nafsika, dalam hati kita. Itu asasnya. Maknanya ada dia punya dalil tu ada. Salah dah benda ni? Tak salah. Tak. Ingat Allah dalam hati, sebut dalam hati, tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Gitu. Kecuali kalau kita sebut dalam hati, tak. Ni lepas. Tu. Juga lepas. Minat sebab bukan apa. Hak nama yang paling senang ingat. Hak pelik tau. Ni lupa. Nama pelik senang ingat kan. Kalau aku nak apa benda sebut
Dayangku Intan. Tu lama dah tu. Lama dah. Kita dah ingat dulu kita zaman-zaman pok kita dulu. Tak. Zaman siapa masa tu? Ibnu Riza, Syidi kan. Apa siapa lagi ya? Zaman-zaman tu lah. Apa benda? Reza. Tu kan. Tu lah zaman-zaman pok kita dulu. Mana kita kenal budak-budak zaman sekarang ni. Sayang semuanya. Tu. Suara lebih kurang je Ibnu Riza, Syidi tu, Jamal Abdillah, sama lebih kurang tu dah. Sama Jamal Abdillah tengok suara lebih kurang. Syidi suara jenis besar-besar gitu kan. Jenis apa benda suara dalam tekak kan. Kemudian serta merendahkan diri dan takut bila zikir kepada Allah ni dalam keadaan kita khusyuk dan tawaduk. Dan bukan dengan suara yang keras waktu pagi dan petang hari, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Baik, sekarang ini ada orang berzikir macam tahlil tu ataupun berzikir yang tarikat-tarikat tertentu yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu suara keras tu macam mana tu? Sebab ada juga dalil lain. Dia ada yang dalil lain, maknanya Sayyidina Umar berzikir dengan suara yang keras sampai Nabi dengar, sampai keluar. Nabi kata, "Mana mu zikir kuat-kuat ni?" Membangunkan orang-orang yang tidur. Abu Bakar zikir senyap-senyap. Pasal apa mu zikir senyap-senyap? Kerana hati yang khusyuk menghadap Allah. Jadi tak ada masalah. Sebab ada dalil masing-masing. Jadi maknanya dia ada am, yang ada khas. Dia ada am tu kaedah-kaedah ulama lah. Kita maknanya kalau kita baca sekali lagi, mana ni? Kan tak boleh baca suara yang keras. Ulama dia dah baca belaka dah. Ulama bukannya macam kita. Dia dalil dia penuh dah dalam dada dia. Jadi kita maknanya bila ulama keluar satu hukum, maknanya bukan barang. Lebih-lebih yang ulama yang keluar-keluar tu ahli hadis mujtahid belaka. Empat-empat imam ni ahli hadis belaka. Imam Nawawi ahli hadis. Imam Ghazali pun ahli hadis juga orang kata. Bukan ahli hadis dari segi pengajian hadis ni, tapi dia menadah hadis tu direct, talaki hadis. Sebab tu dalam kitab Ihya dia boleh keluarkan sekian banyak hadis. Maknanya dia belajar hadis. Dan kerana itu dalam kitab Ihya Imam Ghazali, orang walaupun kata itu adalah hadis dhaif, hadis maudhu', mazhab kita hadis dhaif adalah hadis Rasulullah, cuma tidak boleh digunakan untuk usul akidah. Percaya kepada Allah, kitab, malaikat tak boleh guna untuk pakai hadis dhaif. Dia kena pakai yang sahih, qat'i. Tetapi kalau furu' akidah boleh. Kita akan meniti titian sirat. Titian sirat tu di belah 7 atau boleh pakai hadis dhaif. Itu kaedah kita. Ataupun nak menentukan hal haram tak boleh. Dhaif tak boleh, hal haram tak boleh. Sebab kita bukan apa benda, Allah sudah mengancam kita, siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dicela. Memang ada. Sebab itulah untuk halal haram tak boleh melakukan hadis yang sahih. Jadi hadis dhaif ni peranan dia fadail amal yang kita belajar ni. Untuk targhib wa tarhib, nak bagi takut, bagi suka kepada agama, kepada akhirat. Tu boleh. Jadi Imam Ghazali guna kaedah tu. Dia pakai hadis dhaif. Saya belajar dengan seorang syekh. Dia kata jangan pakai hadis dhaif. Hadis dhaif ni macam hadis maudhu', rapuh. Tu kita kaedah kita gini. Sebab sanad dia ada yang dhaif. Kemudian ada yang kata hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Tetapi ulama mengatakan hadis maudhu' yang digunakan oleh Imam Ghazali ni sama ada khilaf maudhu' dia. Ada orang kata ni maudhu', ada orang kata bukan orang biasa, ulama-ulama hadis. Ada yang kata walaupun maudhu' dari segi sanad, matanya, fiqhnya, maksud kandungan dia adalah sahih. Itu dia cara Imam Ghazali, ulama besar. Jadi saya teringat kepada guru saya, Dr. Wahab UKM. Disampaikan oleh guru saya juga, Dr. Asmadi, ahli hadis di UKM. Dia kata kalau jumpa suatu perkara yang meragukan tentang ulama-ulama terdahulu, husnuzon dulu. Sebab dia orang tu lebih alim daripada kita. Kita tak faham. Contoh, saya bagi contoh. Ramai orang duk cela Syekh Yazid Al-Bustami, seorang ahli sufi dulu. Yazid Al-Bustami kata wali-wali Allah ini berada dalam ma'rifatullah seumpama berenang dalam lautan, sedangkan Nabi berada di tepian saja.
Saya dah sebut lalu. Nabi duduk tepi pantai saja, para Nabi. Kita berenang dalam lautan. Orang kata, mana ni menghina Nabi ni? Tak merendah-rendahkan Nabi. Wali-wali Allah boleh kata berenang di dalam lautan makrifat, Nabi-Nabi cuma duduk kat pantai saja. Dia tak faham. Bila apa benda kita baca syarah dia, maksud Yazid Al-Bustami ialah wali-wali Allah ni kalau dah sampai ke peringkat makrifatullah yang seolah-olah berenang dalam lautan menikmati makrifatullah itu, bagi para Nabi-Nabi, waktu hanya baru gigi air je. Nabi kata, tu baru sampai gigi air, jauh lagi. Bagi para Nabi, dia orang ada martabat tinggi lagi. Sebab itulah saya ambil kata Dr. Bahak. Dia kata husnuzan dulu dengan ulama-ulama dulu, tabah ni husnuzan dulu. Kalau nampak perkataan dia salah, kita KID, kata kita tak faham. Sebab tu Syekh Daud Fatani kata, ibarah, istilah perkataan yang digunakan dalam ilmu tasawuf hendaklah difahami oleh ahlinya. Kena tanya ahli dia. Tajalli. Para orang kata tajalli ini adalah bukan ensiklopedia. Apa benda yang Hindu punya tu? Penjelmaan tu kan? Tak, Hindu punya. Tak. Tajalli dalam istilah tasawuf ialah khalaqallahul khalqa. Allah mencipta makhluk. Bahasa kita Allah mencipta. Bahasa orang tasawuf dia gunakan bahasa tajalli. Itu saja. Tak. Dah buat apa gitu? Pandai dia. Guna bahasa tu. Musa aku macam apa? Tak. Pandai dia lah. Gitu juga kalau orang bersajak kan, bersajak. Hari ini ialah hari kemerdekaan. Orang tu bersajak, hari ini ialah hari kebangsaan. Buat apa hari kebangsaan, hari kemerdekaan lah. Mana aku nak hari kebangsaan? Tak kan? Itu je. Allahu Akbar. Jadi kena faham. Di sini Allah jelaskan ada zikir yang kena tadarruk, memohon kepada Allah, ya Allah. Ada zikir, Syekh Abdul Qadir Jalil kata zikir kalau macam tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah digabungkan dua. Zikir yang keras dengan zikir yang sembunyi. Yang zikir yang keras itu adalah untuk memecahkan hijab. Zikir yang sembunyi itu ialah untuk memantapkan isi. Yang tu pecah-pecah dah, kena isi. Gitu. Wallahu alam kaedah masing-masing. Adakah salah benda tersebut? Salahkah kita berzikir la ilaha illallah kuat-kuat? Dah terbukti maknanya Sayyidina Umar buat. Tak. Salahkah berzikir senyap-senyap? Zikrullah. Ada. Kadang-kadang tu lah herannya tak. Saya heran sungguh. Bab-bab yang macam ni orang begitu maknanya backing sangat. Tapi bila K-pop mari, apa benda konsert-konsert, apa benda semua tu, tak backing pula. Wallahu alam lah. Iaitu korang punya pasal lah. Tak. Jadi kalau korang nak marah-marah, korang marah dari sini korang sendiri. Sebab korang yang punya pasal. Kita tak ada pasal apa-apa. Kemudian wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu amat besar faedahnya. Kata Ibn Abbas. Dia ada dua pengertian. Pertama, ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu, ingat Allah kepada kita itu lebih agung daripada ingatmu kepadanya. Keduanya, mengingati Allah itu lebih agung daripada setiap ibadah yang lain. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama, ingat Allah kepada kita itu lebih besar daripada ingat kita kepada Allah. Memang betul lah. Allah Subhanahu Wa Taala kenal hamba-Nya. Semalam saya ada menonton video Zakir Naik. Dia jawab satu soalan, cantik soalan tu. Kadang-kadang saya pun tak berhenti nak jawab soalan gitu, dia kias cantik. Orang bukan Islam tanya. Orang Islam kata, agamamu kata setiap benda tu sudah ditakdirkan. Allah dah tulis dah. Tersurat dah dalam suratan. Jadi apa benda dengan kehendak kita? Semua Allah dah surat dah. Jadi apa benda kita ni, kehendak kita ni, apa benda perbuatan kita ni? Zakir ni jawab gini. Dalam kelas, cikgu tahu dah, ni akan cemerlang, ni sedang-sedang, ni akan fail. Bila periksa, betul lah ni cemerlang, ni sedang-sedang, ni fail. Boleh dia yang fail tu kata salah cikgu. Cikgu jangka saya fail ni, saya fail ni. Boleh tak? Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala, Dia maha mengetahui yang gaib, yang depan. Masa depan kita lahir pun Dia tahu dah. Dia tahu. Maka dengan pengetahuan itu Dia menulis catatan apa yang akan dilakukan oleh kita.
Kita bebas memilih. Dia kata sampai ke satu simpang A, B, C, D. Kita pun pilih C. Allah tahu nanti esok kamu akan jumpa satu simpang jalan, kamu akan pilih C. Dia pun tulislah akan pilih simpang C. Itu suratan kata dia. Tak. Sebab itulah dalam Quran banyak sebut tentang maknanya kamu akan diazab sekiranya kamu engkar, kamu melanggar, kamu syirik. Maknanya kalau kamu buat gitu, kamu akan diazab. Terpulang pada kita untuk memilih. Tapi ilmu Allah dia jauh ke depan dah, tahu dah mu esok akan pilih gini. Jadi dia tulis lah. Gitu. Boleh kita benda macam cek takdir. Boleh tak dalam test? Okey. Kalau gitu dalam test, kenapa Allah tak ubah takdir kita? Dalam test, dak. 2 campur 2 dia kata 4. Tiba-tiba budak tu jawab 5, cikgu mari salah. 4. Aci tak gitu? Aci tak? Tak aci. Mu jangan campur tangan. Dalam test tak ada siapa boleh campur tangan. Tak. Bila budak peksa, kita lock dia peksa jawab. Atas kehendakmu sendiri. Maka begitu juga dengan Allah Ta'ala. Bila duduk dalam dunia ni, jalan. Tak. Cuma bagi kita, Allah itu masih lagi pengasih penyayang. Dia masih lagi boleh ubah suratan tersebut dengan doa. Kita berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan Allah boleh ubah nasib kita tu dengan doa. Tetapi yang itu pun Allah sudah tulis dah dalam Lauh Mahfuz dah. Ketetapan Allah asal. Tapi bila nak dilaksanakan, kita berdoa, itu pun Allah sudah ada pengetahuan dalam ilmu dia. Dah. Kalau Allah tak tahu, menunjukkan Allah itu lemah. Tak tahu. Aku tak tahu kok. Jadi gitu. Begitulah. Rasulullah bersabda, orang yang mengingati Allah di tengah orang yang lalai ibarat pohon hijau di tengah pepohonan kering. Kasyajaratil khadra fi wasatil hashim. Seperti orang yang pokok yang menghijau di tengah pohon yang kering. Kalau rumput, dok, saya meracun rumput. Pasal apa Ustaz racun? Sebab kalau potong tak ada sebulan, tunggu balik tinggi pula. Kalau lagi lah pokok lalang. Pokok lalang ni kita cangkul dok, kita buang akar dia. 2-3 minggu lepas tu naik balik. Dok. Gitu. Apa benda hikmah pokok lalang ni pun saya pun masih lagi duk fikir mesti ada hikmah dia. Kenapa pokok lalang ni babi sungguh? Mesti ada hikmah dia. Babi sungguh dia. Dok. Kemungkinan kalau kita tanam pokok lalang tu di gunung-gunung bukit-bukit Gumusang itu dapat mengelakkan banjir lumpur. Sebab tanah ni yang dijadi turun banjir tu sebab dia tak ada pegangan kan. Dia tepek-tepek gitu saja. Yang jadi kuat tanah ni kat bukit tu, pokok-pokok ada, rumput-rumput ada, dia cekam dengan akar-akar dia. Mungkinlah, Allah Alam lah. Ataupun sebenarnya itu satu prospek besar untuk tanah air kita. Ada satu khasiat lalang tak diketahui lagi. Mungkin penyembuh penyakit kanser, sembelit buasi ke apa, kita tak tahu. Tak tahu. Tak ada orang buat kajian lagi. Tak tahu. Jadi kita mesin apa benda? Mesin rumput tu. Tu. Tak, nak beli ke mesin tu, itu bukan kerja potong rumput. Tak. Enjin duduk dalam store tu sebulan baru buat tubik. Nak start punya puyah kakak dah hidup. Tukar plat baru hidup. Dah mesti tu setengah jam dah. Potong pula dekat sejam dah. Tak. Panas dah tu. Sejam. Simpan balik dalam store. 2 minggu lepas tu naik balik. Panasan pula. Sebab tu kita racun lamalah sikit. Dia bukan mati terus. Sebab Allah sebut dah. Bumi yang gersang, yang tandus itu bila turun hujan tumbuh balik. Itu kebesaran Allah. Kita ni mati akan hidup balik. Jadi kita racun-racun walaupun mati dia akan hidup balik. Jadi bila kita racun, esok layu-layu tiba-tiba ada stopok hijau. Tak kena racun. Begitulah perumpamaan orang yang berzikir ni. Seumpama dikelilingi oleh pohon-pohon yang mati, dia segar. Jadi oleh kerana itulah kalau boleh berzikirlah setiap masa. Tak boleh kat mulut, zikir kat hati. Allah. Dia ada satu kaedah zikir dalam tarekat Naqsyabandiyah, zikrul kullul kul. Apa tu? Maknanya zikir seluruh badan. Apabila kita menggerakkan Allah, zikrullah tu, Allah tu, seluruh badan kita berzikir. Nak buat macam mana? Belajar. Jangan tanya aku sebab aku bukan tok guru tarikat. Tak.
Dia tak boleh. Hak tu memang kena nada sendiri dengan tok guru tarikat. Sebab kan kalau apa-apa hal aku tak tahu. Tak. Habis berkudih semua. Ustaz punya pasal lah. Pasal zikir-zikir kat kulit-kulit berkudih kulit. Tak tahu. Tu maknanya tuan guru tarikat dia tahulah. Ni sakit kulit bawaan apa? Bawaan banjir ke ataupun bawaan zikir ke dia tahu. Sebab saya pun sendiri ada pengalaman-pengalaman, tak mau cerita kat sini ya. Cerita lain masa. Jadi itu kisah dia supaya kita faham 24 jam ialah kita boleh berzikir, termasuk dalam tidur. Kalau kita dah melazimi mulazamah dengan zikir Allah lah tu, sekali kita tidur hati kita akan sentiasa zikir, tak berhenti. Dia tak zikir Allah. Tahu mana? Tak mau cerita sini. Tak. Kena belajar dengan tok guru dia, orang yang ahli dia. Saya bukan tok guru bahagian ni. Kalau tanya 2 + 2 boleh jawab. 2 + 2 berapa nak? Tanya dulu berapa nak. Juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang berzikir di tengah lalai seperti pahlawan di tengah para pengecut. Zakirullahi fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Orang yang berzikir ni seumpama pahlawan yang gagah berani di tengah orang yang pengecut. Begitulah. Lagi sabda beliau, Allah Subhanahu wa taala berkata, aku bersama hamba-Ku selama ia mengingat itu dan bergerak dengan kedua bibirnya denganku. Ana ma'abdi ma zakarani wa taharrakat syafatahu bi. Jadi setiap kali kita berzikir itu Allah bersama dengan kita. Subhanallah. Betapa besarnya sampai kebersamaan kita ni boleh dengan zikrullah. Kalau kita berzikir, maka Allah bersama dengan kita. Allah tolong kita menzikirkan lidah kita tu. Jadi janganlah lepaskan peluang ini. Bahkan kalau tengok, insya-Allah, rasanya ada yang baca kitab Imam Suyuti tak? Apa benda? Siapa baca? Ustaz mana baca kitab ni? Al-Jawharul Mahub ni. Dalam ni penuh dengan fadilat-fadilat zikir. Saya tak perlu terang dah sini. Tak, padangan dia terang Jawharul Mahub ni saja. Imam Suyuti. Al-Hafiz Imam Suyuti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal manusia yang lebih menyelamatkannya daripada sisa Allah selain daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita selamat, ingat Allah. Ingat Allah dalam dunia, Allah akan ingat kita akhirat. Ingat Allah ketika senang, Allah akan ingat kita ketika susah. Jangan bimbang. Tak. Mereka bertanya, tidak pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Tidak pula jihad fi sabilillah. Kecuali engkau memukul dengan pedangmu hingga putus, lalu kau pukul dengannya hingga putus, lalu kau pukul dengannya hingga putus. Maknanya sampai gitu sekali tahap orang berzikrullah ini. Tak, sampai jihad fi sabilillah 3 kali sebut. Sampai 3 kali Rasulullah kata sampai orang itu memukul pedangnya sampai pedangnya putus. Maknanya tebang dalam jihad fi sabilillah sampai pedangnya putus. 3 kali Rasulullah sebut. Maknanya besarnya fadilat zikir. Dah, fadilat jihad fi sabilillah kecil ke? Besar juga. Cuma masing-masing ada kelebihan masing-masing. Rasulullah nak tunjuk besarnya fadilat zikir ni sampai gini. Rasulullah bersabda, siapa ingin hidup mewah di taman syurga, hendaklah membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba ayyarta' fi riyadil jannah falyukthir zikrullah azza wa jalla. Banyakkan zikir, esok kita orang kaya di akhirat. Orang lain masuk syurga, Orang lain dapat istana yang maknanya sayup daripada bumi ke langit, itu maknanya tingginya lebih lagi. Dah. Pintu gerbangnya berlapis-lapis, biliknya beribu. Dah, pelayan-pelayannya, khadam-khadamnya. Tetapi tiba-tiba ada satu orang rupanya mewah lagi. Dah. Itu syurga penuh dah, penuh dengan kenikmatan dah. Tiba-tiba syurga dia, apa benda yang orang mewah syurga ni? Aku pun tak tahu juga. Rumah aku tak mewah mana tu, tak nak cerita. Benda perhiasan orang-orang kaya ni. Kalau orang zaman sekarang ni ada kolam renang, swimming pool lah gamaknya dah. Kita ada swimming pool. Tapi untuk budak-budak kena tiup dulu. Wah tu. Dah. Dekat sejam tiup, kembung swimming tu baru boleh letak air. Budak-budak pun boleh mandi dalam tu. Tu swimming pool lah rumah saya dah. Tapi yang swimming pool betul ni. Dah. Ada taman golf, apa padang golf, ada padang tenis. Tu orang kaya zaman sekarang lah kan.
Dengan nak masuk rumah dia tu sayup sebatu baru sampai depan rumah. No. Jadi kemewahan ini akan dirasai oleh orang yang berzikir. Orang lain ada rumah juga dalam syurga, comel-comel juga. Tapi mewah lagi orang yang melazimi zikrullah. Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama? Ayul a'mal afdal? Bila engkau mati sedang lidahmu basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, antamut wa lisanuka ratbun bi zikrillah taala. Sebab itulah kata zikir tadi bukan setakat ingat saja. Sebab Rasulullah kata lidah basah dengan zikrullah. Kita basah zikir ini tengok apa benda jeruk benda. Jeruk pelang. Itulah dak. Colek. Memang jangan ceritalah. Saya pun heran buat apa. Kalau tengok nasi ayam tu tak rasa gitu. Bila tengok jeruk je. Itu. Pelik sungguh tak. Tapi gitulah kuasa Allah tak. Jadi dengan sengaja tak. Tu kecoh lidah tak. Jadi kat gitu je. Tengok kek-kek apa kedai dak gitu. Tak jadi. Dia tengok tu je. Colek ke tak. Allah Taala punya kuasa. Sebab itulah dikatakan maknanya fazkurullah, ingat Allah ni bukan sekadar ingat di ingatan, tetapi kena berzikir dengan lidah. Kalau berzikir dengan anggota macam mana? Iaitu melakukan amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu pagi dan petangmu lidahmu basah oleh zikir kepada Allah, maka di pagi dan petangmu tidak ada kesalahan menimpamu. Kalau orang yang mulazamah dengan zikir, dia akan menjaga zikir itu, menjaga dirinya daripada melakukan kesalahan. Itu yang dinamakan sebagai taufik. Allah taufikkan dia supaya jangan melakukan kesalahan. Hidayah, Allah bagi hidayah. Taufik ni contoh macam kita jalan nak tengok cerita benda, cerita Korea sekarang ni, Korea ni tak ada lain lah. Dah. Bercerita-cerita rupanya adik-beradik. Lepas tu bunuh diri. Kita nak tengok tiba-tiba tak boleh. Astro dak ni. Tak sampai isyarat. Taufik daripada Allah, jaga kita daripada tengok benda maksiat. Itu jelah. Satu keajaban astro ni, satu keajaban astro, saya pergi dekat banjir di Kuala Kerai, Gua Musang hari tu. Rumah ni hanyut. Atas rumah orang ada tak? Rumah atas rumah. Tak. Sengit. Lagi. Duduk atas tanah dah. Piring es tu comel lagi. Aku kata, ya Allah, ya Tuhanku, kata, apa benda yang kau nak tunjukkan ni? Rumah roboh dah. Piring es tu duduk congok lagi kat tepi atap tu. Subhanallah. Kau nak tunjuk ke kita, banyak sangat maksiat mu tengok ni, kata. Banyak sangat mu tengok maksiat ni aku kabur ni. Hancur sebab ni, benda ni. Kita tak masalah ke astro. Kita pilih apa yang kita nak tengok. Saya ada astro kat rumah. Anak-anak saya bagi tengok Upin pada zaman dahulu. Tu. Ya lah suruh tutup. Ada sekali-kali bola bagi tengok tengok anak-anak besar-besar tengok bola Manchester United apa tengoklah. Orang lain tak tengok. Paling-paling tidak TV Al-Hijrah pukul 5.30 petang. Islam KTP. Tengoklah situ. Jadi maknanya bukan nak kawal benda, kita yang kawal kita punya penglihatan. Kalau jangan kata tak payah ada astro lah. Keluar rumah apa benda yang kita nak tengok? Itu pun sudah cukup kan. Pergi Maidin, macam-macam orang ada. Muncul Maidin. Tak. Aku pergi kat Sarawak, bukan nak kata orang kat orang Sarawak. Tak. Maknanya pakaian di sana tu yang orang-orang bukan Islam tu, masya-Allah lagi dahsyat daripada kat kita. Memang di sana maknanya begitulah orang-orang yang bukan Islam. Begitulah. Maknanya orang Islam dakwah dia lebih hebat di sana. Pahala dia lebih besar di sana. Masya-Allah. Masya-Allah tu dah tak usah cerita macam mana kan. Dia dah kira tua muda tu. Dah. Jadi maknanya kita nak tengok apa yang kita nak tengok. Allah dah tulis dah, mu akan tengok gini. Sebab kita yang nak pilih tengok benda apa yang kita nak tengok. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir kepada Allah, sesungguhnya zikir kepada Allah dipaki dapat tak lebih utama daripada pergi berperang di jalan Allah dan dari memberikan harta kerana pemurah. Pergi perang, tak. Dia kata di sini hatmis suyuf, pikul pedang.
pergi perang. Pikul pedang. Kalau sekarang ni pikul senapang. Tak, pikul senapang, pikul meriam. Nak cerita sebenarnya gini. Saya baca banyak dah sejarah Melayu yang ditulis bukan buku teks punya. Jadi ditulis oleh sejarawan Barat pun ada tulis. Ketika Portugis berperang dengan Melaka tu, Melaka bukan pakai keris hang tuah Tamin Sari tu pergi berlawan Portugis. Melaka berperang dengan meriam senapang. Lebih canggih daripada Portugis. Lebih canggih. Sejarawan kata senjata orang Melayu Melaka lebih hebat daripada senjata Portugis. Dia orang Portugis punya manual, Melaka punya auto dah. Contohlah dah. Bahkan persenjataan mereka lebih besar, lebih banyak daripada Portugis. Dan kelangnya dikatakan dibuat di Pahang. Pahang pengeluar senjata pada ketika itu. Jadi ada selepas penjajah British masuk ke dalam Malaysia, ada ekspedisi rahsia pergi ke hutan Pahang, terutamanya Kota Gelanggi. Tak tahu cari apa benda. Mungkin cari kesan-kesannya. Sebab bila masa Melaka ditawan, pahlawan-pahlawan Melayu bawa lagi senjata tersebut pergi ke Pahang. Dia orang nak cari saki baki peninggalan ni. Main lebih canggih lagi senjata kita. Portugis serang Melaka tu parok kena dah. Parok kena. Mati beribu dah. Cuma sebab khianat daripada orang sendiri. Yang itulah yang menyebabkan Melaka jatuh. Bila khianat daripada orang sendiri, Allah Ta'ala sudah tak memberikan pertolongan lagi. Gitu. Dah. Itu cerita dia. Dia nak cerita maknanya membawa senjata ke medan perang itu besar pahalanya. Tapi zikir tu, nak tunjuk zikir tu besar pahala, tu besar lagi besar. Jadi kita nak cari, nak tunggu perang bila pula? Tak, bila nak perang? Tak tahu. Lagi kalau orang perempuan ni memang tak diwajibkan berperang, melainkan jadi fardu ain. Bila fardu ain, musuh datang masuk kampung, masuk rumah. Pada masa itulah kena mempertahankan apa juga yang boleh dipertahankan. Kalau masih lagi perang tu, askar dulu. Tak ada askar, barulah orang lelaki. Orang lelaki pula gagah-gagah. Yang macam aku ni, lapis kedua. Budak-budak marepik tu jatuh atas jalan raya, bangun selamba je. Dah hanya ni. Biasalah. Tu lepas sekali. Lagi dan memberikan harta kerana pemurah. Sedekah tu besar pahala dia. Tak boleh nak ceritalah sedekah ni pahala besar. Tapi maknanya zikrullah ni Allah nak tunjuk besarnya pahala. Gitulah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam hadis kursi, ketika hamba-Ku ingat aku dalam hatinya, maka aku ingatnya dalam diriku. Tu nak jadi special di sisi Allah. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bila Allah ingat kita, lebih ingatan Allah pada kita. Jika dia mengingatiku dalam satu kelompok, sekiranya dia mengingati aku fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum min mislihi, dalam ramai-ramai berjemaah, maka aku akan ingat dia dalam jemaah yang lebih baik daripada kelompok dia. Maknanya lebih lagi aku ingat dia. Ini menunjukkan dalil apa benda, sandaran kita bahawa berzikir itu boleh dilakukan dalam jemaah. Yang kita buat lepas sembahyang tu jemaah tu. Begitu. Jika dia dekat kepadaku senyekal, maka aku akan dekat kepada sezira'. Allah sejengkal, mari sehasta. Allah Ta'ala tu lebih lagi. Allah bagi lebih. Tak rugi kita. Berniaga dengan Allah, perniagaan tak pernah rugi. Tijaratun lan tabur, perniagaan yang tak akan rugi. Untung belaka. Berniaga dengan Allah. Bahkan untung berlipat kali ganda. Kemudian jika ia dekat kepadaku sezira', maka aku mendekatkannya kepadanya sedepa. Jika dia berjalan kepadaku, aku lari kepadanya. Allah berlari ke? Tak. Allah tak berlari. Cuma nak khabar kepada kita, maknanya cepatnya Allah, lajunya Allah, segeranya Allah mendapatkan kita apabila kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak rugi. Tak rugi kita zikir lepas sembahyang tu, tak rugi. Jangan kata masa ni. Tak. Tolong mulazamah. Sebab kita nak ajar zikir benda berapa lagi, zikir lepas sembahyang tu tak? Baca mak surat kalau tak buat tu. Tak. Kemudian apa lagi? Rasulullah bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah. Hadis masyhur ni. Hadis sahih masyhur. Pada hari tiada naungan kecuali di antaranya adalah lelaki yang berzikir kepada Allah di tempat sunyi, lalu kedua matanya berlinang kerana takut akan
Allah. Zikir sebenarnya tak? Kaedah berlinang air mata kerana zikrullah ni ada kaedah dia. Apa kaedah dia? Kaedah dia ialah apabila Nabi kata baca Quran dengan keadaan menangis. Apabila kamu tak dapat menangis, fatabakau, buat-buat menangis. Maka untuk mendapatkan menangis ini, kita buat-buat menangis. Zikir ini tak menangis. Siapa kata subhanallah? Aduh. Kalau ada di sini yang di sini dia ada apa benda sebut subhanallah dia menangis tak? Ada dekat sini. Macam anak murid Syihab tu kalau dia lagi cerita pasal neraka tumbang lalu. Sekarang ni tak ada lagi tumbang. Tak. Jadi macam mana nak dapat benda tu? Kita pancing. Itu kaedahnya. Kita buat-buat menangis, dia akan mari. Masa itulah bila menangis tu lebih mudah untuk kita insaf. Hipokrit. Mula-mula saja hipokrit. Dan menangis dia tak jadi hipokrit, jadi sungguh. Macam kita tengok juga cerita Hindustan. Tak. Mahabat kiau bapak dia tak bagi. Nahi. Bapak dia tak bagi. Bapak dia bagi dia pun duduk golek-golek atas taman bunga tu menangis-nangis, kita pun pasal apa menangis? Sedih kan? Sedih. Pasal apa sedih? Sebab terpancing oleh sedihnya cerita TV tadi. Jadi kalau kita boleh bersedih tengok Hindustan, Aki kuli haya haban tu. Maka lebih baik kita bersedih-sedihkan diri kerana zikrullah. Boleh. Kita pancing. Dan bila kita menangis tu, insya-Allah dia mari. Ya Allah, dia akan mari. Allah akan tolong. Sebab apa? Allah yang akan menggerakkan bibir kita untuk berzikir. Allah akan bersama dengan kita. Air mata yang berlinang, dua jenis air mata yang tak, dua jenis air yang tak akan dapat, yang akan dapat memadamkan api neraka, iaitu air darah yang gugur pada jihad fi sabilillah dan air mata yang gugur kerana takut kepada Allah. Jadi kalau kita ada air mata tu, neraka tak akan sentuh kita. Jadi buatlah. Kalau tak boleh menangis, pergi jihad fi sabilillah. Kemudian telah berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ku khabarkan kepadamu amalan yang terbaik dan tersuci di sisi rajamu Allah Subhanahu wa taala, serta lebih mengangkat darajatmu dan lebih baik bagimu daripada memberikan wang dan emas sedekah, bahkan lebih baik bagimu daripada engkau memerangi musuhmu jihad fi sabilillah, lalu kau pukul mereka dan mereka pukul lehermu. Mereka tanya, apa itu ya Rasulullah? Iaitu zikrullah. Apa dia? Zikrullah. Daiman, sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Jadi Rasulullah banyak sebut zikir, sentiasa zikir ni. Atas kita pula nak buat tak buat. Kadang-kadang dia sebenarnya tuan-tuan gini, zikir ni mula kita buat, kita berasa janggal lah. Macam saja je. Dia akan buat sesaja je. Nak khabar gitu. Kita mula-mula berzikir, dia akan saja je. Melainkan kita mulazamah, sentiasa. Akan sampai satu ketika kita berasa kalau tak zikir, tak sedapnya lah jiwa. Bila kita sebut tu sedapnya lah. Nak cerita susah, tapi kita sentiasa nak buat. Macam Ajinomoto, saja je kuah ni. Bila bubuh, tak bubuh, mesti nak bubuh. Dia jadi gitu. Jadi zikir ni gitu juga. Mula akan rasa saja je. Biarlah, lawanlah benda tu. Sehingga dia akan sampai satu ketika kita akan rasa sedap. Sungguh taubat lillah. Nak khabar tak reti. Saya khabar gitu je lah. Nak rasa macam mana? Tak tahu lah. Nak khabar, rasa cekedis macam mana? Saya tak boleh nak khabar, rasa cekedis macam mana? Kan makan cekedis tu kan, macam potato chip tu kan. Makan nak makan lagi. Padahal tak ada benda dah. Rasa mulut nak makan lagi. Tu dia zikir la ilallah. Dia akan sapa-sapa bila kata alamak kena masak pula ni. Alamak, dia jadi gitu. Tapi kena berhenti sebab ada tanggungjawab lain lebih kena buat. Jadi gitu. Kena buatlah dulu. Jadi pun ustaz, bagus sekali buat. Itu pun subhanallah 33.
Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, dia kata memang syaitan tu kerja macam tu, tapi kita kena lawan. Tak? Bahkan kalau boleh denda kan lagi. Sayyidina Umar satu hari dia cerita tertinggal sembahyang isyak berjemaah. Balik dia sembahyang 27 kali isyak. Sebab nak dapatkan pahala 27 kali ganda tu. Jadi syaitan dia kata syaitan lepas tu mesti tak akan benarkan Sayyidina Umar tertinggal lagi jemaah. Pergi cepat, pergi cepat jangan tinggal. Sebab apa? Bila tinggal kau parut lagi dia buat. Kita kalau contohnya dia kata tertinggal sembahyang tahajud 2 rakaat malam. Esok sembahyang 12 rakaat. Biarlah. Dia cerita gitu tau. Biarlah begitu. Buat sampai 12 rakaat. Esok dah pukul 4.30 syaitan gerak dah. Bangun cepat. 2 rakaat. Sebab dia tak mahu kita buat 12 rakaat tadi. Itu cerita kiasan lah. Tak, kalau kita tu mana Syekh Nuruddin tahu syaitan buat gitu. Tak. Yang pertama itu dia kiasan. Yang kedua, kalau Allah nak buka penglihatan dia, bukannya tak boleh. Allah Maha berkuasa kepada wali-wali dia dan orang-orang alim di kalangannya. Tak. Saya pernah sekali nak cerita ni. Tak. Berguru perubatan dengan satu orang tok guru yang masyhur di Malaysia ni lah. Duduk di kawasan Bangi, kawasan industri. Kita nak pergi kelas dia tu petang. Sebab kelas dia bermula lepas isyak. Maghrib kita akan berzikir dulu. Jadi pukul 6.30 tu kita keluar. Masa tu ramailah minah-minah kilang balik. Dok, minah kilang ni, oh jangan, nama je minah kilang. Dok. Kalah Tik Zakia apa semua tu. Nama je minah kilang dok. Tik Zakia pula nama pelik-pelik boleh ha. Kita terbuka traffic light tu lalu pas kilang. Wih, comel kata. Wih, bukan barang minah kilang kalau gini ni. Dok. Tunggu lampu merah nak boleh lampu hijau tu adalah 5-6 buah bah lalu. Berapa 5-6 buah tu berapa orang aku tengok dah. Jadi bila pergi kelas zikir, lepas zikir duduk depan dia. Lepas dia tahmid selawat apa semua tu, perkara yang pertama keluar daripada mulut dia ialah kita nak menjadi perawat ini kena jaga mata. Lepas tu baru dia buka kitab. Ngajar, hari ni pelajaran kita Allah. Kata ke aku dah ni, depan-depan ni kita duduk depan-depan dia. Allah tu. Nak apa? Kalau Allah berkehendak Allah boleh bagi saja tak? Gitulah nak ceritanya tak. Kemudian kalau tertengok tu tak masalah. Orang ni kata, "Ui, boleh tahan?" Oi, tu zaman muda-muda lah tak? Gitu. Kemudian apa kita sambung balik? Rasulullah SAW bersabda, siapa sibuk mengingatiku dari meminta kepadaku, maka aku beri dia lebih baik daripada aku berikan kepada orang yang meminta. Ni hadis yang besar saya pernah belajar. Tak, apa dia? Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma a'tasailin. Ini martabat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak payah berdoa. Padan dengan zikir saja melalui hadis ni. Sebab tu ada orang wali-wali Allah dia tak berdoa. Sebab apa? Dia telah gantikan dia dengan zikir. Kita jangan buat gitu. Zikir dok, doa tak dok. Berat nanah lalu. Dok. Jadi kita tak dok zikir ni, kita ganti dengan doa. Dok. Tapi orang ini memang mereka lebih baik, Allah akan beri lebih baik daripada orang yang minta macam kita ni. Syaratnya mulazamah dengan zikrullah. Ahli zikir. Kita ni ahli benda. Tak tahulah ahli benda. Ahli Darul Fitrah. Jadi cerita dia gitu. Hadis ini setengah ulama, setengah aulia dia malu untuk meminta kepada Allah sebab memang ada kisah-kisah Sayyidina Musa AS berjumpa dengan Nabi Daud. Nabi Daud minta berjumpa dengan kekasih-kekasih Allah. Jadi Allah utuskan Nabi Daud kepada satu kelompok manusia yang ahli zikir. Bila Nabi Daud sampai, dia orang nak lari, tak nak diganggu. Nabi Daud kata, aku adalah Daud utusan Allah. Baru dia duduk balik. Apakah pesan Allah kepada kami? Allah tanya, apa kemahuanmu? Seorang kata, aku nak sentiasa mengingati Allah. Yang kedua, aku nak supaya sempurna nikmat aku mengingati Allah. Itu semua gitu. Lalu
Allah perintahkan kepada Nabi Daud, suruh mereka berpisah. Mereka naklah hidup sendiri-sendiri. Tak. Tetapi dialog yang pertama dia orang bagi tahu kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, apa lagi yang kami perlu minta kepada Allah sedangkan dia lebih mengetahui daripada kami? Kami malu nak minta kepada Allah Ta'ala. Kami malu nak minta kepada Allah Ta'ala. Ini ahli zikir. Allah akan beri lebih baik daripada orang yang minta-minta macam kita. Allah berat kita, dok bukan berat kita. Kita ni ahli minta-minta lah. Allah suka kepada kita minta-minta. Kita bukanlah ahli zikir dok. Ahli meminta pun dok memang Allah benci. Nyampah aku. Dah lah bukan kekasih sangat dok. Bukannya aku minat sangat. Dok. Lepas tu buat nyombong pula. Gitu lah. Jadi kita ni ahli meminta-minta. Sambil-sambil itu kita cuba rebut peluang jadi ahli zikir. Gabunglah dua tu supaya sempurna kita. Dok. Fudail bin Iyad berkata, telah sampai kepadaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wahai hamba-Ku, ingatlah kepadaku sesaat setelah subuh dan setelah asar, tentu akan aku mencukupi di antara keduanya. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah setengah ulama mengatakan, sesungguh Allah Taala berkata, biar ku tilik hati seorang hamba, lalu kulihat kebanyakannya berzikir kepadaku, maka ku tolong siasatnya, urusan-urusan dia ku tolong. Dan akulah pendampingnya, teman bicaranya dan penghiburnya. Dia merasa walaupun duduk seorang tak ada masalah. Saya telah cerita kepada tuan-tuan, dok, ada seorang ulama sufi di Kedah, dok, kan 2 km nak masuk hutan rumah dia, dok, 2 km. Rumah dia buat sendiri. Bangsal gitu lah. Digelar sebagai Syekh Ahmad Taib Ar-Roti. Sebab dia makan nasi, dia makan roti je. Dok. Walaupun dia duduk seorang, tetapi tidak ada kesunyian pada diri dia sebab hatinya sentiasa dengan Allah SWT dah. Nak rasa sunyi ke mana? Dah. Kita ni rasa sunyi buka TV kau sebab kita tak ingati Allah. Kalau ingat Allah rasa saja je sebab tadi dah. Kalau dah mula-mula rasa saja dulu. Dah sokmak-sokmak rasa sedap. Gitu. Kemudian kita dah pukul 10 dah. Al-Hasan kita habiskan di sini, sambung minggu depan tau. Al-Hasan berkata, Hasan Al-Basri, zikir itu ada 2 macam, iaitu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara engkau dan dia, maka alangkah elok dan agung pahalanya. Dan lebih utama dari itu adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala pada sesuatu yang diharamkan olehnya. Jadi ingat Allah itu ada 2. Satu, ingat Allah, kita zikrullah. Dan satu, ingat Allah, jangan buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah letak benda yang haram ini? Allah ini adalah life is a test. Hidup ini adalah ujian. Diuji kita dengan benda yang haram, dan benda yang haram itu manis-manis, sedap-sedap. Itu ujian pada Allah. Sebab Allah nak kalkulate ke akhirat esok-esok. Siapa yang berjaya lepas ujian ini, macam nak masuk askar juga kan, nak boleh pangkat. Diuji dengan kesukaran dulu, lari berhalangan, angkat balak apa semua tu, dan boleh lepas tu angkat balak, apa lepas tu dah angkat balak dah, duduk dalam aircon, bilik aircon. Gitu je lah. Jadi kita kena ingat gitulah. Benda yang haram kecil manis lah, kecil manis tau. Mana boleh makan gula kan? Tak boleh makan gula. Gula tu sedap, betul tak? Nasi, orang kecil manis mana boleh banyak makan nasi. Tapi tak makan nasi gelepor. Orang Melayu ni gelepor, tak usah lah. Saya dulu duduk kat Mesir boleh, duduk kat Mesir boleh makan roti je. Puasa tu sahur roti, berbuka roti, boleh tahan. Balik Malaysia, bukan setakat menggelepor, nak mampus saja. Allahu Akbar. Lain cuaca dia tau. Jadi kita nak cover, maknanya benda yang sedap itulah yang boleh memberi mudarat kepada kita. Dia ada satu apa benda, tumbuhannya nama stevia tau. Stevia, bila kita ambil stevia tu dia manis. Sebenarnya stevia tu rasanya pahit. Kat mulut kita dia rasa manis, pahit benda tu. Sebab tu jadi ubat. Kalau tak percaya, cuba letak bawah lidah. Boleh rasa dok stevia tu. Saya beli stevia ada sebotol, kawan saya jual. Dok sebotol. Sebotol kecil je. Dok, dia kata satu mak setitik je lah. Kita nak setitik, nak manis, warna setitik kata. Kita kata buat kopi O, kita pun bubuh 3 titik. Ya Allah, tak boleh nak minum, manis nanti. Oh subhanallah, patutlah kata. Tapi manis dia bukan manis gula, dia rasa lidah saja manis. Boleh lah. Jadi orang kecil manis, boleh gitu.
Kalau tak gitu dia jadi kecemasan. Masuk wak kecemasan. Gitu. Daging kambing, orang kata darah tinggi tak boleh makan daging kambing. Sebenarnya daging kambing tak ada masalah, cara masak tu masalah. Tak, kita masak dengan santannya apa semua tu. Kalau orang Arab, dia masak rebus je. Dia bakar ataupun masak rebus. Itu je. Nak tak nak cecah dengan garam. Ataupun bakar. Bakar tawar gitu je. Kita rempah tu bukan rempah dah, rempah ratus. Nama rempah ratus. Sebab tu orang Melayu, antara penyakit bawaan rempah ratus ni ialah buasi. Panas. Gitu buasi. Sebab tu kalau orang makan kari-kari apa semua tu, kena banyak minum air. Sebab dia panas. Dia mengeringkan air dalam tubuh. Jadi kuliah kita bukan culinary. Kuliah kita workshop dulu. InsyaAllah kita sambung balik minggu depan. InsyaAllah dalam tajuk yang sama ni kita cuba tambah-tambah lagi lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna wa li walidina wa li ummati Muhammad innaka antal ghafurur rahim. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.